Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Saya ucapkan kepada semua yang hadir di dalam pameran kita pada hari ini. Jadi, dirinya saya pada hari ini adalah untuk membentangkan tentang penghayatan akidah dan ibadah berpandukan sunnah Rasulullah SAW mampu membina peribadi dan jati diri seorang Muslim. Jadi, di dalam pameran ini, kita akan melihat dengan lebih mendalam bagaimanakah kita sebagai seorang Muslim boleh menghayati akidah dan ibadah ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk membina jati diri kita dengan lebih mendalam. Baiklah, sebelum saya mulakan, saya harap semua yang menonton boleh memberikan tumpuan dalam pembentangan ini sehingga ke akhirnya. Okey, sekarang kita akan melihat apakah isi kandungan dalam pameran kita pada kali ini. Yang pertama, kita ada definisi akidah. Yang kedua, definisi ibadah. Yang ketiga, asas-asas akidah. Yang keempat, contoh ibadah. Yang kelima, kepentingan berpandukan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenam, penghayatan dalam kehidupan seharian. Dan akhir sekali, perumusan. Baiklah, yang pertama kita akan lihat definisi akidah. Jadi, akidah merujuk kepada sesuatu pegangan atau kepercayaan asas dalam agama Islam yang berasal dari perkataan Arab iaitu akidah, yang bermaksud simpulan atau ikatan yang kukuh. Ia merangkumi keyakinan kepada 6 rukun iman, dan akidah adalah asas kepada ibadah dan amalan dalam kehidupan seorang Muslim, dan ia sangat penting untuk memastikan seseorang kekal di jalan yang benar tanpa terpesong untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Ianya perlu diterapkan dalam setiap Muslim untuk mereka tidak mudah dan dapat menjaga keimanan mereka. Baiklah, kemudian definisi akidah. Definisi ibadah. Maafkan saya. Ibadah bermaksud segala bentuk pengabdian atau penyembahan kepada Allah dengan penuh ketaatan, kerendahan hati dan keikhlasan. Dalam Islam, ibadah merangkumi segala perbuatan sama ada yang bersifat fizikal, mental atau spiritual yang dilakukan mengikut syariat yang telah ditetapkan dengan niat untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Ia tidak hanya terbatas kepada amalan biasa seperti solat, puasa, zakat dan haji, tetapi ia merangkumi pelbagai lagi amalan baik yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh keredaan Allah, seperti muamalat, iaitu menjaga hubungan, menjaga alam sekitar, tanggungjawab sosial serta banyak lagi ibadah yang boleh kita lakukan sebagai seorang Muslim. Kemudian kita akan melihat apakah itu asas-asas akidah. Jadi, terdapat 6 asas akidah, iaitu 6 rukun iman yang seperti yang wajib kita sebagai orang Islam untuk beriman kepadanya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab. Yang keempat, beriman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir sekali, beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita sebagai umat Islam, kita wajib untuk mengetahui dan juga beriman kepada setiap rukun ini untuk membuktikan keimanan kita dan menguatkan lagi ketakwaan kita, untuk meningkat lagi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya, apakah contoh-contoh ibadah? Seperti yang telah saya ceritakan sebentar tadi, ini merupakan perkara yang kita lakukan untuk mendekatkan kita kepada Allah dan untuk mengharapkan keredaannya. Jadi antara contohnya ialah solat, puasa, zakat, haji, berzikir, menuntut ilmu dan membantu orang lain. Jadi terdapat banyak cara kita sebagai seorang Muslim untuk melakukan ibadah yang ingin menunjukkan betapa mudahnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita cara untuk kita mendapatkan pahala dan mengharapkan keredaan daripadanya. Jadi kita sebagai umat Islam seharusnya janganlah melepaskan peluang ini dan cubalah untuk mengejar sebanyak mana ibadah yang boleh kita lakukan. Baiklah, jadi apakah kepentingan kita pandukan sunnah Rasulullah SAW ini? Baiklah, jadi sunnah Rasulullah SAW berperanan sebagai panduan praktikal kita untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam
yang telah didapat di dalam Al-Quran. Kepentingan sunnah dalam kehidupan Muslim ini ialah pertama, meningkatkan pemahaman Al-Quran. Jadi sunnah ini adalah tafsiran praktikal Rasulullah SAW terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, menguatkan pegangan akidah dan iman. Dengan mengikuti sunnah ini, kita dapat memperkukuhkan keimanan kita kepada Allah melalui amalan yang betul dan sahih seperti di dalam syariat Islam. Yang ketiga, membentuk peribadi mulia. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam akhlak, dan sunnahnya boleh membantu Muslim seperti kita untuk mencontohi akhlak bagi dia dalam kehidupan, sekaligus dapat memperbaiki dan mempercantikkan lagi akhlak kita sebagai seorang Muslim, dan akhir sekali dapat menyucikan hati dan jiwa raga. Jadi sunnah ini dapat membantu dalam penyucian hati daripada sifat-sifat tercela seperti riak, sombong dan hasad yang sangat tidak digemari di dalam Islam. Seterusnya, kita akan lihat penghayatan dalam kehidupan seharian kita, iaitu penghayatan sunnah ini dalam ibadah seharian yang kita lakukan. Yang pertama, solat. Solat 5 waktu yang kita laksanakan mengikut sunnah dapat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih baik. Rasulullah SAW mencontohkan cara yang betul untuk solat dengan lebih khusyuk yang boleh kita ikuti. Yang kedua, puasa. Sunnah Rasulullah dalam sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa meliputi tidak hanya puasa Ramadan, tetapi juga puasa-puasa sunat seperti puasa pada hari Isnin dan Khamis. Sekiranya kita tahu, puasa ini mempunyai banyak kebaikan daripada segi kesihatan. Jadi, sangat tidak rugi sekiranya kita cuba untuk melakukan puasa sunat ini selain daripada bulan Ramadan saja, kerana banyak kelebihan yang kita boleh perolehi. Yang ketiga, zakat dan sedekah. Jadi, menghayati kepentingan untuk membantu orang yang memerlukan, seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW memberi manfaat kepada masyarakat. Sebagai contoh, kita membantu golongan fakir miskin, golongan asnaf dengan memberikan sedikit sumbangan wang ataupun sumbangan makanan, yang sangat digalakkan di dalam Islam. Yang keempat, kita ada Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dalam berinteraksi dengan manusia. Baginda menunjukkan sifat-sifat sabar, lemah lembut dan pemaaf dalam menghadapi cabaran, yang merupakan sifat-sifat yang terpuji yang perlu kita contohi. Contoh sunnah dalam hubungan kekeluargaan, iaitu menghormati ibu bapa, mendidik anak-anak dengan kasih sayang dan menjaga hubungan baik dengan jiran. Dengan ini kita dapat memperkukuhkan lagi dan memperkuatkan lagi hubungan kita sesama ahli keluarga dan meningkatkan lagi rasa kasih sayang. Dan akhir sekali, menghindari perbuatan tercela seperti mengumpat, hasad dengki dan fitnah yang boleh menimbulkan pelbagai perselisihan salah faham di antara orang lain yang sangat tidak perlu. Akhir sekali, apakah rumusan daripada pameran kita pada hari ini? Jadi, penghayatan akidah dan ibadah yang bersumberkan kepada sunnah Rasulullah SAW membentuk peribadi Muslim yang sejati dan jati diri yang kukuh. Dengan pemahaman akidah yang betul dan pengamalan ibadah yang tulus, seorang Muslim akan lebih dekat kepada Allah dan dapat memiliki akhlak yang mulia. Melalui sunnah Rasulullah SAW, individu dapat mempraktikkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan, menghasilkan kehidupan yang lebih harmonis dan diredai Allah. Gabungan akidah dan ibadah yang murni adalah kunci yang terbaik kepada pembentukan peribadi Muslim yang berakhlak tinggi dan berdaya saing dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan mereka. Jadi, Alhamdulillah, nampaknya kita sudah tiba ke pengakhiran pameran kita pada hari ini. Jadi, saya berharap semoga apa yang kita dapat belajar pada hari ini, segala ilmu, segala perkara baik yang kita dapat belajar pada hari ini dapat kita sama-sama praktikkan sebagai seorang Muslim. Dan dengan lebih baik sekiranya kita dapat berkongsi perkara yang baik ini kepada rakan kita yang mungkin tidak dapat menghadiri pameran kita pada hari ini.
seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah daripadaku walaupun satu ayat. Jadi sama-samalah kita berkongsi perkara baik yang kita telah belajar pada hari ini kepada orang lain. Dan insya-Allah semoga ianya dapat membantu kita untuk memperbaiki lagi diri kita menjadi seorang muslim yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.